Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tazkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair ibtigha'a wajhihi wa mardatihi wa thawabihi wa jannatihi subhanahu wa ta'ala, thumma amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati EJK Masjid, Tuan Imam, Tuan Bilal, para asatizah, muslimin, muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. InsyaAllah pada senggang masa yang sedikit ni kita akan membahaskan tentang satu hadis Nabi SAW, yang mana hadis ini disebut oleh Imam Ibn Daqiq Al-Aid sebagai satu hadis yang sangat agung, yang menceritakan tentang kelebihan kita membantu orang lain dan kita memudahkan urusan orang lain dalam memberi khidmat kepada orang lain, dan juga kita menjaga aib dan juga harta saudara-saudara kita. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim yang bernombor 2699, mana diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Iaitu maksudnya, barang siapa yang memberikan kelapangan atau barang siapa yang menghilangkan satu kesulitan bagi seseorang mukmin yang pada kesulitan duniawi, maka Allah Ta'ala akan menghilangkannya salah satu daripada kesulitan pada hari kiamat. Jadi dalam hadis ini Allah Ta'ala kata, apa yang kita lakukan kepada saudara kita, maka Allah Ta'ala akan balas lebih banyak lagi. Kerana kita tahu, kalau kita membantu dari sudut duniawi, mungkin bantuan kita tu tidaklah begitu besar. Contoh, tolong angkat barang, tolong bagi pinjam duit, tolong apa sahaja. Dan Allah Ta'ala akan gantikan dengan perbuatan baik kita itu dengan balasan yang lebih besar lagi. Dan sudah tentu, kalau Allah Ta'ala hilangkan satu kesusahan kita di hari kiamat, maka itu adalah lebih besar daripada pertolongan kita kepada sahabat-sahabat kita ataupun kawan-kawan kita ketika di dunia. Kemudian kata Nabi SAW lagi, man yassara ala mu'sirin, siapa yang memberi hutang kepada orang yang susah. Ada seorang, dia susah, dia perlukan duit untuk beli makanan, dia perlukan duit untuk hidup, maka yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah, maka Allah Ta'ala akan mudahkan baginya urusan di dunia dan juga di hari akhirat. Dalam hadis ini Imam Nawawi menyebutkan bahawa apabila seseorang itu memerlukan kepada pertolongan dan kita memberi pertolongan kepada orang tersebut, hukumnya adalah sunat. Hukumnya adalah sunat. Seperti yang mana kita sebutkan tadi, memberi pinjaman kepada orang yang perlukan duit untuk membeli makanan, membeli perkara-perkara yang asasi.
Dan contohnya adalah yang memerlukan seseorang itu untuk terlepas daripada cengkaman musuh. Contohnya, apabila seseorang itu ditawan, maka sunat untuk kita memberikan pampasan ataupun apa sahaja melepaskan seseorang itu daripada tawanan musuh. Maka dalam hadis ini bertepatan dengan salah satu daripada ayat Al-Quran di mana Allah Ta'ala sebut, hal jazaa'ul ihsan illa al-ihsan. Adapun balasan bagi perbuatan baik adalah Allah Ta'ala akan memberikan kepada kita kebaikan juga. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi, man satara musliman, barang siapa yang menutup aib saudaranya yang muslim, satarahullahu fid dunya wal akhirah, maka Allah Ta'ala akan menutup aibnya di dunia dan juga di hari akhirat. Kemudian kata Rasulullah, wallahu fi aunil abdi, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sentiasa menolong hambanya. Maka nal abdu fi auni akhihi, jika hambanya tersebut juga menolong kepada saudara-saudaranya. Kemudian kata Nabi, wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, barang siapa yang mencari jalan untuk dia menuntut ilmu, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah Ta'ala akan mudahkan baginya jalan ke syurga. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, tidaklah berhimpun sesuatu kaum di salah sebuah daripada rumah-rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yatluna kitab Allah, membacakan kitab-kitab Allah, wa yatadarasunahu bainahum, dan juga saling mempelajari di antara satu sama lain, illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali akan turun ke atasnya satu ketenangan, wa ghashiyat rahmatu, dan juga akan diliputi dengan rahmat, wa haffathumul malaikah, dan akan dinaungi oleh para malaikat. Wa zakarahumullahu fi man indah, dan Allah Ta'ala menyebut nama-nama orang yang berada di dalam majlis ilmu ini pada malaikat-malaikat yang berada di sisinya. Wa man batta'a bihi amaluh, barang siapa yang mana amalnya ini slow, amalnya ini lambat, lam yusra' bihi nasabuh, tidak akan menjadikannya laju dengan nasabnya. Jadi ini salah satu hadis yang panjang yang mana menerangkan tentang beberapa kelebihan. Seperti mana kita sebut tadi, kelebihan kita membantu orang lain. Dan apabila kita lihat kepada peristiwa-peristiwa yang berlaku dalam kehidupan kita, kita akan dapat kaitkan. Kita berniat untuk membantu seseorang dan Allah Ta'ala mudahkan jalan kita. Bukan sahaja membantu kepada orang yang kita nak bantu tersebut, bahkan urusan-urusan kita juga dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan hal ini sebenarnya berbalik kepada keimanan kita. Adakah kita nak percaya apa yang disebutkan oleh Nabi SAW ketika Nabi SAW kata, wallahu fi aunil abdi, Allah Ta'ala akan tolong, maka nal abdu fi auni akhihi, apabila seseorang itu masih lagi dia menolong orang lain. Jadi pembalasan itu dan sudah tentu apabila Allah Ta'ala balas satu perbuatan itu, Allah Ta'ala akan berikan sesuatu yang lebih baik berbanding dengan apa yang telah kita lakukan. Dan antara fawaid ataupun faedah yang boleh kita ambil daripada hadis ini adalah tuntutan untuk kita menjaga aib orang lain. Menjaga aib orang lain ini adalah berkait dengan sesuatu yang apabila seseorang tu diketahui oleh ramai melakukan sesuatu perbuatan maksiat ataupun sebagainya, menyebabkan kredibilitinya jatuh, menyebabkan wibawanya jatuh, ataupun dipandang sebagai pandangan yang hina. Dan sedangkan perbuatan tersebut adalah satu perkara yang bukan melibatkan ancaman bersifat umum.
Jadi isu berkait dengan dosa-dosa yang peribadi ini berkait dengan tidak melibatkan tentang hak-hak orang lain, maka kita sebagai seorang mukmin perlu menjaga aib seseorang tersebut. Walau bagaimanapun, menutup aib itu tidak bermakna kita membiarkan seseorang itu berada dalam kesalahan. Seorang dia buat keaiban, dia buat satu kemaksiatan, kita tahu tapi kita tidak heboh-hebohkan, tetapi kita masih ada tanggungjawab untuk menegur orang tersebut untuk mereka berhenti daripada melakukan kemaksiatan tersebut. Walau bagaimanapun, batas menjaga aib seseorang itu ada hadnya, iaitu contohnya jika seseorang itu melakukan dosa melibatkan hak orang lain. Dia pergi mencuri hak orang lain, dia pergi ambil, dia pergi buat sesuatu yang menyebabkan seseorang terancam, maka wajib untuk kita tahan dan wajib kita beritahu kepada orang yang berhak tersebut sebelum dia melakukan kepada kemaksiatan tersebut. Dan antaranya lagi ialah seseorang yang melakukan dosa terang-terangan, maka tidak ada lagi tuntutan untuk menjaga aib. Dia buat dosa itu depan orang ramai, buat dalam media sosial, TikTok dan juga sebagainya, buat depan orang ramai, dan maka tidak ada lagi kewajipan kita untuk menutup aib kerana dia sendiri telah melakukan perkara tersebut. Dan antaranya lagi dalam hadis yang kita bacakan tadi menyebutkan tentang kelebihan kita membaca Al-Quran secara beramai-ramai. Dalam hadis tersebut, suatu kaum yang duduk di dalam masjid Allah, fi baitin min buyutillah, yaqra'una wa yatadarasuna al-Quran, membaca dan juga bertadarus Al-Quran, maka kata Nabi SAW akan turun kepadanya ketenangan. Kalau kita ada masalah, kalau kita ada muskilah yang susah, maka datanglah ke masjid Allah bersama-sama membaca Al-Quran, maka Allah Ta'ala akan berikan ketenangan tersebut. Dan yang terakhir dalam hadis yang kita bacakan tadi, man batta'a bihi amaluh lam yusra' bihi nasabuh. Barang siapa yang amalannya slow je, amalannya taklah hebat mana, amalannya biasa-biasa sahaja, maka tidaklah melajukan dia, ataupun tidaklah dia ni meningkat tingkatan dia di sisi Allah dengan nasabnya. Maka kita tengok seorang tu, walaupun dia kita sebut sebagai ahli baik, ahli keluarga Nabi, ahli keturunan Rasulullah SAW, tetapi kalau amalan yang biasa-biasa, lam yuswa' bihi nasabuh, nasabnya tidak akan melebihkan dia daripada orang lain. Tapi yang melebihkan dia daripada orang lain adalah amalan. Kalau seorang tu berketurunan Nabi, memang amalannya memang hebat, maka itu adalah lebih baik. Tetapi kalau seorang tu berketurunan Nabi tapi tidak ada amalan, dan orang yang tidak berketurunan Nabi SAW ini amalnya lebih hebat daripada orang tersebut, maka orang yang tidak berketurunan Nabi ini lebih baik. Maka nasab ini di sisi Allah Subhanahu Wa Taala adalah perkara yang bukan utama. Perkara yang utama adalah takwa kepada Allah dan juga amal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu satu hadis yang boleh kita bacakan untuk kita mengambil manfaat. Dan hadis yang kedua kita nak baca pada malam ini berkait dengan satu wasiat Nabi SAW kepada salah seorang sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Kata Ibnu Abbas, kuntu khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yawman. Pada satu ketika aku ni berada di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, ya gulam, wahai budak. Gulam ni adalah budak, dia tak masuk lagi kepada fata, tak masuk lagi kepada pemuda, tapi masih lagi remaja. Ya gulam, inni u'allimuka kalimatin. Wahai budak, aku nak bagi tahu kamu beberapa perkara. Ihfazillaha yahfazka. Jagalah Allah, maka Allah Ta'ala akan menjaga kamu. Jadi sebelum kita nak
fahami hadis ini, kita tengok kepada cara Nabi SAW. Dia apabila nak memberi tahu satu perkara yang penting, dia akan panggil dulu, wahai Ibnu Abbas, wahai pemuda, wahai budak. Jadi apabila kita nak memberi satu peringatan yang penting kepada remaja yang umurnya lebih kurang 18 ke bawah, kita kena ambil perhatian dulu, beri perhatian dulu, curi perhatian dia untuk kita beritahu apa yang nak kita beritahu tersebut. Kerana sifat mereka ini adalah sifat yang tidak fokus, kerana mereka ni masih lagi mempunyai hamasah, mempunyai semangat, dan mereka ni tidak fokus kepada satu perkara. Jadi Nabi SAW mengajarkan tentang satu cara untuk kita menasihati golongan-golongan yang kita sebutkan sebagai gulam ini, dengan kita panggil dulu, sama ada dengan nama, dengan panggilan ataupun sebagainya. Kemudian barulah kita tegaskan bahawa inni u'allimuka kalimatin, aku sebenarnya nak bagi tahu kamu beberapa perkara. Dan kata Nabi SAW, ihfazillaha yahfazka, jagalah Allah, maka Allah Ta'ala akan menjaga kamu. Apa maksud ihfazillah yahfazka? Maksudnya adalah jagalah apa yang Allah Ta'ala perintahkan kepada kita daripada segala kewajipan, maka kita jaga perkara tersebut. Dan ihfazillah, jagalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini dari sudut larangannya, jangan kita laksanakan, jangan kita buat apa sahaja yang Allah Ta'ala larang kepada kita, maka kita hendaklah menjauhkan diri daripadanya. Maka dengan kita menjaga Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu, Allah Ta'ala akan menjaga kita. Apa maksud Allah Ta'ala menjaga kita? Pertama, kata para ulama, Allah Ta'ala menjaga kita dengan menyelamatkan tubuh badan kita. Apabila kita taat kepada Allah, tidak ada kecelakaan, tidak ada penyakit, tidak ada satu musibah. Semua adalah dalam jagaan Allah. Ini yang pertama. Yang kedua adalah Allah Ta'ala akan menjaga keimanan kita. Ihfazillah yahfazka adalah Allah Ta'ala jaga keimanan. Walau apa yang berlaku dengan kita, Allah Ta'ala akan jaga kita bahawa kita akan mati dalam keimanan. Maka maksud ihfazillah yahfazka itu adalah Allah Ta'ala menjaga kita dari sudut zahirnya, dan juga Allah Ta'ala menjaga kita dari sudut keimanan kita, yang mana pada akhirnya Allah Ta'ala akan mematikan kita di dalam keadaan iman. Kemudian kata Nabi SAW lagi, ihfazillaha tajidhu tujahak, jagalah Allah, maka kamu akan mendapati Allah Ta'ala itu berada di hadapan kamu. Tetapi apabila kita nak faham hadis ni, bukanlah maksud Allah Ta'ala tu di depan, kerana laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Allah Ta'ala ini tidak serupa dengan sesuatu. Maksudnya adalah apabila kita menghadapi sesuatu perkara dalam kehidupan ni, Allah Ta'ala ada bersama. Allah Ta'ala akan mudahkan, Allah Ta'ala akan tolong apabila kita menjaga hak-hak Allah yang seperti mana kita sebutkan tadi. Kemudian kata Nabi SAW, iza sa'alta fas'alillah, jika kamu ada satu perkara yang kamu nak minta, kamu hendak di dunia ini, maka mintalah kepada Allah. Jadi perkara yang kita minta ini, boleh jadi perkara itu adalah perkara yang besar, boleh jadi perkara yang kecil. Tapi Allah Ta'ala kata, iza sa'alta, kalau kamu nak minta, maka terlebih dulu minta kepada Allah, bukan minta kepada manusia. Sebelum daripada kita minta mengambil asbab untuk mendapat itu dengan wasilah manusia, maka pertama adalah kita mesti bergantung harap kepada Allah Ta'ala terlebih dahulu. Maka kata Nabi, iza sa'alta fas'alillah, jika kamu nak minta sesuatu, maka mintalah kepada Allah. Wa iza sta'anta fasta'in billah, dan jika kamu ingin meminta pertolongan, maka mintalah pertolongan kepada Allah. Kemudian Allah Ta'ala, Nabi SAW kata, wa'alam, ketahuilah, annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Kalaulah umat ini semua berhimpun untuk memberi satu manfaat kepada kamu, maka mereka ini tidak akan mampu memberi manfaat kecuali apa yang telah Allah Ta'ala tetapkan. Wa inistama'u ala an yadurruka bi syai'in, kalaulah mereka ini berhimpun untuk memberi satu mudarat, buatlah, nak pukul ke, nak mencuri ke, apa sahaja, memberi mudarat kepada kamu, maka mereka tidak akan dapat beri mudarat
illa ma katabahu Allah, kecuali apa yang Allah Ta'ala tetapkan untuk perkara itu berlaku. Dan kata Nabi SAW, ufi'atil aqlam, qalam-qalam ini telah terangkat. Maksudnya takdir itu telah tertulis dan qalam ini terangkat dan tidak akan ada perubahan. Wajaffatis suhufu, dan lembaran-lembaran kertas ini sudah kering, dakwanya itu sudah kering. Maksudnya telah tetap apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam ayat yang kita bacakan tadi, hadis tadi menunjukkan tentang satu kewajipan kita untuk beriman kepada qada dan juga qadar, iaitu ia salah satu daripada rukun iman. Iaitu ketika Nabi SAW didatangi oleh Jibril alaihi salam, ditanyakan kepada Nabi, akhbirni anil iman, wahai Muhammad, bagi tahu kepada aku apakah maksud iman. Maka kata Nabi SAW, antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal qadri khairihi wa syarrihi. Iaitu pada akhirnya Nabi SAW kata, rukun iman ini kamu beriman kepada qada dan juga qadar, yang baik dan juga yang buruk. Apa maksud kita beriman kepada qada dan juga qadar? Maksud kita beriman kepada qada dan juga qadar adalah kita percaya bahawa Allah Ta'ala dah tetapkan kehidupan kita daripada awal sampai akhir. Daripada awal kita hidup sampailah akhir kita meninggal dunia, Allah Ta'ala dah tetapkan. Dan Allah Ta'ala tahu apa yang telah kita lakukan, Allah Ta'ala tahu apa yang sedang kita lakukan, Allah Ta'ala tahu apa yang akan kita lakukan. Dan Allah Ta'ala tahu kalau berlaku apa yang tidak berlaku, apa yang berlaku selepas daripada itu. Jadi Allah Ta'ala ini maha mengetahui segala perkara. Dan apabila kita mempercayai tentang qada dan juga qadar, Allah Ta'ala dah tetapkan satu perjalanan kehidupan kita daripada awal kita hidup sampailah akhir kita mati. Dan Allah Ta'ala telah tetapkan kepada kita tentang 4 perkara, seperti mana disebutkan dalam hadis, apabila seseorang itu duduk dalam perut ibunya 40 hari, maka ditetapkan baginya 4 perkara. Yang pertama adalah rezekinya, yang kedua adalah ajalnya, yang ketiga adalah amalannya, yang keempat adalah penentuan akhirnya, sama ada dia masuk syurga ataupun dia masuk neraka. Maka 4 ini adalah apa yang Allah Ta'ala tetapkan apabila seseorang itu berada dalam perut ibunya pada 120 hari. Dan pada 120 hari dalam hadis yang disebutkan tadi adalah Allah Ta'ala tiupkan roh. Sebab itu apabila kita pergi tengok kepada medical check up ni untuk wanita-wanita yang mengandung, lepas daripada 4 bulan itu baru nampak pergerakan daripada janin tersebut. Kerana Allah Ta'ala dah tiupkan roh. Sebelum tu mungkin ada degupan jantung ataupun sebagainya, tapi tidak ada lagi pergerakan. Dan apabila dah 4 bulan, lebih daripada 4 bulan tu, maka barulah nampak pergerakan, kerana Allah Ta'ala dah tiupkan roh. Dan pada ketika Allah Ta'ala tiupkan roh tersebut, maka 4 perkara ini Allah Ta'ala dah tetapkan. Jadi kita percaya bahawa segala yang berlaku ini adalah takdir Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah dah tetapkan. Dan apabila kita mempercayai perkara tersebut, kita kena faham bahawa Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini tidak terikat kepada apa-apa peraturan. Allah Ta'ala tidak terikat kepada kepada apa-apa perintah ataupun suruhan. Allah Ta'ala yaf'alu ma yasha', dia buat apa yang dia nak. Sama ada dia apa sahaja yang dia nak, maka dia akan lakukan. Maka kata para ulama akidah, perbuatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini tidak ada illah. Dan ini kita kena bahaskan sedikit. Tidak ada illah, tidak ada sebab yang menyebabkan Allah Ta'ala buat sedemikian. Tapi Allah Ta'ala yaf'alu ma yasha', buat apa yang Allah Ta'ala hendak. Kerana kalaulah kita kata bahawa perbuatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala bersebab, maka Allah Ta'ala terikat dengan sebab tersebut. Dengan sebab tersebut maka Allah buat. Tak. Tapi Allah Ta'ala ini sifatnya adalah mutlak kudrahnya, mutlak iradahnya, tidak terikat. Kalau kita sebagai manusia, apabila kita nak buat satu perbuatan, terikat dengan sebab. Contoh,
kita datang ke masjid ni contoh nak solat, ada sebab. Contoh untuk mendengar kuliah contohnya. Maka kita buat perbuatan itu bersebab. Dan kita nak solat ni untuk mendapat mardatillah, ada sebab-sebabnya. Tapi Allah Ta'ala ni perbuatannya ghaibu mu'allalatin bi'illah, tidak terikat dan juga tidak bersebab, dengan kata mudah. Maka Allah Ta'ala boleh buat apa sahaja, seperti mana Allah Ta'ala sebut dalam satu ayat Al-Quran, apa? Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha'. Katakanlah, ya Allah, kamulah yang memiliki segala kerajaan, kamu beri kerajaan kepada siapa yang kamu kehendaki. Allah Ta'ala beri kepada Fir'aun kerajaan yang sangat besar. Allah Ta'ala beri kepada kerajaan yang zalim. Semua Allah Ta'ala beri. Itu kerana bukanlah Allah Ta'ala buat itu bersebab, tidak, kerana itu adalah semata-mata ibadat daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wa tunzi'ul mulka mimman tasha', dan kamu tarik kerajaan daripada siapa yang kamu hendak. Kita tengok kepada kerajaan-kerajaan yang adil juga Allah Ta'ala tarik. Wa tu'izzu man tasha', kamu memuliakan sesuatu orang yang kamu kehendak. Sama ada orang tu kufur ke apa saja, Allah Ta'ala boleh muliakan. Wa tuzillu man tasha', dan kamu boleh hinakan, dan Allah Ta'ala boleh hinakan siapa yang dikehendaki. Kemudian ini kita kena tahu bahawa Allah Ta'ala buat itu memang tidak ada illah, tetapi kita sebagai hamba kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala perlu kita bersangka baik kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kerana sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni Al-Hakim, maha bijaksana. Dan orang yang bijaksana dari sudut manusia pun sekalipun, kalaulah dia bijak, maka dia tidak akan buat perkara yang sia-sia. Dia tidak akan buat perkara yang tidak ada faedah. Mesti dia buat itu ada hikmah di sebaliknya. Tapi Allah Ta'ala tidak wajib adakan hikmah di sebalik daripada perbuatannya, tetapi kitalah yang wajib mencari hikmah tersebut. Kita mesti menerima takdir Allah Subhanahu Wa Ta'ala bahawa itu adalah yang terbaik untuk kita. Dan kata Imam Tahawi dalam kitabnya Al-Aqidatul Tahawiyah, takdir ini adalah rahsia Allah. Dan barang siapa yang mencari tentang maksud takdir, kenapa sekian, kenapa begini, dia seolah-olah mempertikaikan tentang takdir Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan barang siapa yang mempertikaikan tentang takdir Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini, salah satu jalan untuk membawa kepada kesesatan dan juga jalan kepada penyelewengan. Maka dengan itu, antara cara untuk kita beriman dengan qada dan juga qadar adalah kita berdamai dengan takdir. Apa maksud berdamai dengan takdir? Kita tidak mempertikaikan apa yang Allah Ta'ala buat. Seperti mana Allah Ta'ala firman, la yus'alu amma yaf'al. Allah ni tidak layak, tidak berhak untuk kita tanya kenapa dibuat, kenapa buat sekian. Wahum yus'alun, sedangkan manusia itulah yang patut ditanya apa yang mereka buat. Jadi Allah Ta'ala ni maha agung, Tuhan yang maha agung dan juga maha tinggi. Tidak ditanya kenapa dia buat sesuatu perkara tersebut. Dan cara kita berdamai dengan takdir adalah kita menerima apa yang Allah Ta'ala tetapkan kepada kita, dan kita melaksanakan apa yang Allah Ta'ala suruh sebagai tanggungjawab kita, dan juga meninggalkan apa yang Allah Ta'ala larang. Maka itu adalah urusan kita dengan Allah. Adapun apa yang berlaku di kiri kanan, perubahan yang tak boleh kita kawal ini, maka itu kita serah kepada Allah. Perubahan, contohnya kita sekarang ni tengah menunggu pengumuman kabinet, contoh. Itu benda yang tak boleh kita kawal. Jadi apa yang Allah Ta'ala takdirkan, maka kita akan laksanakan sebagai tugas kita sebagai seorang hamba. Solat seperti biasa, laksanakan kebaikan seperti biasa, bantu orang seperti biasa, buat kebaikan seperti biasa. Kerana perkara yang tak boleh kita kawal ini, maka itu adalah takdir Allah, kita kena terima. Tapi apa yang boleh kita kawal, kita boleh memperbanyakkan amalan kita, kita boleh bantu untuk memberikan teguran ataupun sebagainya, maka kita kena buat tugasan kita tersebut. Dan kata Imam Tahawi, sifat seorang wali Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu, dia sifatnya akan berdamai dengan takdir, seperti mana Allah Ta'ala sebutkan di dalam satu ayat Al-Quran yang nak menyebut tentang sifat para wali Allah,
iaitu inna awliya Allah, sesungguhnya wali-wali Allah ini la khaufun alaihim, tidak ada ketakutan baginya, tidak takut, dia tidak takut, wala hum yahzanun, dan dia pula tidak bersedih hati. Hazan tu maksudnya lah bersedih hati. Jadi apabila kita tengok kepada ayat tadi, sifat wali Allah Subhanahu Wa Taala ini tidak takut. Dan apabila kita sebut takut ni pada perkara yang tak berlaku lagi. Kita tak sebut takut dimakan harimau ketika kita kena makan. Tak. Tapi takut ni benda yang akan datang. Yang akan berlaku, kita takut untuk berlaku. Maka sifat para wali Allah Subhanahu Wa Taala, apabila apa yang Allah takdirkan pada depan kita ini, dia tidak takut. Kerana dia tahu apa sahaja dia buat, qaddarallah wa ma syaa fa'al. Allah Taala dah tetapkan, dan apa sahaja dia nak, dia akan lakukan. Maka kita just jalan sahaja untuk sampai kepada takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma kita akan tafsirkan nanti bagaimana takdir itu boleh kita kita usahakan. Dan sifat wali Allah Subhanahu Wa Taala ini walahum yahzanun, dan bersedih hati, mereka ni tidak bersedih hati. Bersedih hati ni pada perkara yang lepas. Kita tak sedih perkara yang akan berlaku, tak. Kita bersedih apa yang telah berlaku, kematian, ahli keluarga contohnya, perkara yang kita hilang, itu apa yang telah berlaku. Jadi sifat wali Allah Subhanahu Wa Taala, dia berdamai dengan takdir. Apa yang telah berlaku dia terima, tak apalah telah berlaku. Yang penting apa yang nak dihadapi sekarang ni adalah laksanakan tanggungjawab dia sebagai seorang muslim. Dan kita berbalik kepada apa yang kita sebutkan tadi, boleh tak takdir itu berubah? Kita dah tahu Allah Ta'ala dah tetapkan, kita akan lalu mengikut takdir Allah. Tapi boleh tak takdir itu berubah? Yang pertama adalah manusia tak tahu apa yang di depannya. Tetapi Nabi SAW kata, kullun muyassarun lima khuliqalah, setiap orang ini akan dimudahkan kepada jalannya untuk menuju penamatnya. Contoh seorang tu Allah Ta'ala takdirkan dia syurga, maka Allah Ta'ala akan mudahkannya buat baik, akan mudahkannya. Jadi kita nak sampai kepada takdir tersebut, mesti kita melaksanakan apa yang mudahkan kita untuk mendapat perkara tersebut. Dan seorang tu jika Allah Ta'ala mudahkannya, Allah Ta'ala dah tetapkannya untuk perakhiran yang buruk, waliyazubillah, maka dia akan mudah untuk buat keburukan. Mudah untuk buat keburukan yang mana membawa kepada perakhirannya yang buruk. Maka dengan itu kita tahu bahawa Allah Ta'ala boleh kita lihat kepada diri kita dengan amalan kita. Amalan kita lah yang menentukan kepada apa yang di akhir. Cuma para ulama telah membahagikan takdir ni kepada dua. Yang pertama disebut sebagai takdir mubarrah, takdir yang pasti, benda ni tak boleh berubah. Ajal kita tak berubah. Mana Allah Ta'ala sebut, iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila telah datang ajal seseorang itu, tidak akan lambat sesaat, tidak akan cepat sesaat. Jadi ajal ni adalah satu takdir yang mubarrah. Antara takdir yang mubarrah lagi adalah rezeki kita tidak akan bertambah, tidak akan berkurang. Apa yang Allah Ta'ala rezekikan akan sampai kepada kita, apa yang Allah Ta'ala tak rezekikan tidak akan dapat kepada kita. Tetapi ada satu lagi kategori disebut sebagai takdir mu'allaq, takdir yang tergantung. Dan takdir yang tergantung ini adalah bergantung kepada usaha kita. Contohnya apa? Seorang tu dia nak menghadapi peperiksaan. Menghadapi peperiksaan, dia boleh untuk berusaha dan juga dia boleh untuk bermalas-malasan. Tapi dia pilih untuk berusaha, maka Allah takdirkan kepadanya kejayaan, dan dia memilih satu jalan daripada takdir Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini disebut sebagai takdir mu'allaq. Takdir mu'allaq ni boleh berubah dengan doa. Kita berdoa kepada Allah, ya Allah berikanlah aku kejayaan. Kalau Allah Ta'ala takdirkan kita sesuatu yang sebaliknya, boleh berubah dengan doa kita, dan boleh berubah dengan usaha. Mana Allah Ta'ala sebut, innallaha la yughayyibu biqaumin hatta yughayyibu ma bi anfusihim. Allah Ta'ala tidak akan ubah takdir seorang tu kecuali apabila dia mengubah dengan usaha mereka kepada takdir tersebut. Cuma pada asalnya kita kena tahu bahawa itu semua adalah dalam ilmu Allah. Allah Ta'ala dah tahu kita akan berdoa, Allah Ta'ala tahu kita akan berusaha, maka itu sebenarnya adalah dalam ilmu Allah. Cuma kita sebagai manusia tak tahu apa yang akan datang. Kita berusaha untuk mendapat takdir yang baik. Ini sama dengan satu kisah yang selalu kita dengar pada zaman Covid dulu.
Kisah tentang Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar ni nak masuk kepada satu tempat tu, berlaku wabak taun di Yaman. Maka Sayyidina Umar duduk pada satu tempat, dia teragak-agak nak masuk ke tak masuk. Kemudian dia berhenti pada satu tempat, dia buat musyawarah dengan para sahabatnya yang lain, dan para sahabatnya memberi pandangan. Maka Sayyidina Umar kata, kita balik, tak masuk kepada tempat yang taun. Apabila dia kata, Sayyidina Umar kata kita balik, salah seorang sahabat Nabi pada ketika itu, Sayyidina Abu Ubaidah Al-Jarrah, dia sebut kepada Sayyidina Umar, ya Umar, atafibu min qadarillah, wahai Umar, kamu nak lari daripada takdir Allah ke? Sebab kita memang nak masuk dah ni, kita memang nak masuk ke Syam, kita dah buat segala persiapan. Kemudian kata Sayyidina Umar kepada Abu Ubaidah Al-Jarrah tersebut, kalaulah bukan kamu yang kata perkara ni, sebab kamu ni para sahabat yang hebat, dekat dengan di sisi Rasulullah, patutnya kamu tak layak apa yang kamu tanyakan, sedang kamu tahu apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan. Dan kata Sayyidina Umar, afibu min qadarillah ila qadarih, aku lari daripada qadar Allah kepada qadar yang lain. Sebab kalau kita masuk ke dalam tempat yang wabak taun tu, risikonya besar, kita akan meninggal dunia. Maka aku pilih takdir yang lebih baik dengan usahaku, kerana kitalah yang menentukan sama ada kita selamat ataupun tak selamat. Sebab kita tahu apabila tengok kepada risiko itu, mungkin dalam 90% kita akan terjangkit dengan wabak tersebut. Maka kita pilih takdir yang lebih baik, kita mengelak. Maka kata Sayyidina Umar, afibu min qadarillah ila qadari, aku lari daripada qadar Allah kepada qadar Allah yang lain. Jadi itu sifatnya disebut sebagai takdir mu'allaq, tergantung kepada usaha kita. Contoh, seseorang tu dia nak keluar, nak pergi pada satu tempat. Kalau hujan pada ketika itu, memang dia tak boleh keluar, dia tak boleh buat urusan. Dia berdoa kepada Allah bahawa ya Allah, janganlah turun hujan pada waktu yang dia nak keluar tersebut. Maka kalaulah Allah Ta'ala takdirkan untuk berturunnya hujan, dan tetapi Allah Ta'ala mustajabkan doanya, maka itu tergantung kepada doa, tergantung kepada doa. Jadi pada perkara takdir yang mu'allaq ni, boleh kita berdoa, boleh kita berusaha. Tapi takdir yang mubram, macam kita sebutkan tadi, maka itu sudah pasti, tidak berubah. Seolah-olahnya walillahi masalul a'la, Allah Ta'ala mempunyai misalan yang lebih baik. Contohnya ialah kita dalam satu laluan ni banyak jalan, ke kiri, ke kanan, dan kita pilih satu jalan. Boleh jadi kita ke kanan dulu, lepas tu ada jalan yang banyak, kita pilih ke kiri, ke kanan, tapi akhirnya akan kita sampai kepada penghujung juga. Cuma jalan yang kita lalu tu mungkin berbeza, dan jalan yang kita pilih itu pada hakikatnya adalah Allah Ta'ala dah tahu bahawa kita akan pilih jalan tersebut. Cuma tinggal lagi kita sebagai seorang hamba yang mana tidak tahu apa yang akan berlaku pada akan datang, maka kita berdoa dan juga berusaha untuk memberikan takdir yang baik untuk kita. Maka dengan kita memahami takdir dan juga keimanan kita kepada qada dan juga qadar itu, kita boleh menjadi seorang yang tenang, seorang yang sabar dan juga redha. Dan inilah rahsia seseorang apabila beriman dengan qada dan juga qadar, dia tidak resah gelisah. Maka moga-moga kita mendapat manfaat daripada apa yang telah disampaikan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.